317 kes baru positif COVID-19 setakat 12 tengah hari tadi menjadikannya angka kes harian tertinggi dicatatkan Malaysia selepas semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah dalam sidang media petang tadi memaklumkan kesemua kes berkenaan merupakan penularan dalam negara. Masing-masing melibatkan 303 kes dalam kalangan warga negara, manakala 14 kes bukan warga negara. Daripada 317 kes tersebut, sebanyak 37 kes merupakan pengunjung yang pulang dari Sabah. Ini menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke negeri Sabah sejak 20 September 2020 sebanyak 176 kes. Satu kes kematian turut dilaporkan menjadikan angka kumulatif kes kematian adalah 137. Kes kematian ini merupakan kes ke-10,939 merupakan lelaki warga negara berusia 57 tahun mengalami sesak nafas dan telah dibawa ke Jabatan Kecemasan Hospital Semporna sebelum dirujuk ke Hospital Tawau pada 24 September. Sabah mencatatkan kes penularan COVID-19 dalam negara paling tinggi hari ini dengan 155 kes, diikuti Kedah 102 kes, Selangor 32 kes dan Terengganu 9 kes. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Johor masing-masing mencatatkan 4 kes, Sarawak dan Pulau Pinang 3 kes, Kelantan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya 2 kes dan Negeri Sembilan 1 kes. 121 telah pulih dilaporkan hari ini menjadikan angka keseluruhan 10,216 kes. Sementara itu, Tan Sri Dr. Noor Hisham memaklumkan terdapat 3 kluster baru telah dikenal pasti. Kluster Bah Lunas dan kluster Bah Ros dikesan di Kedah, manakala kluster Jeluk di Selangor. Kluster Bah Lunas Kedah ialah kluster baru yang dikenal pasti di Kulim, Kedah. Indeks kluster ini ialah kes ke-11,471 adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 35 tahun yang pulang dari kawasan berisiko negeri Sabah. Beliau dikesan positif pada 30 September 2020 dan dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahiyah, Kedah. Kluster Bahros dikenal pasti di Kuala Muda, Kedah merupakan kes indeks ke-11,212 juga mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah. Sehingga 12 tengah hari tadi, seramai 477 kontak rapat kes telah disaring. Masing-masing 81 individu di Kedah dan 396 orang di Pulau Pinang. Kluster Jeluk dikenal pasti di Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merupakan seorang lelaki warga negara berusia 27 tahun. Berikut data terkini COVID-19 dalam negara. Diikuti kes positif harian mengikut negeri-negeri. Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi jaminan serta komitmen kerajaan untuk terus mengawal serta menguruskan penularan jangkitan COVID-19 dalam negara. Perdana Menteri yang mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara MKN berhubung pengurusan wabak COVID-19 pagi tadi berkata situasi kini adalah terkawal dan masih dapat dibendung hasil kerjasama pelbagai agensi juga aktiviti pemantauan kesihatan awam berterusan Kementerian Kesihatan. Dalam kenyataan selepas mesyuarat berkenaan, beliau turut menjelaskan kebanyakan kes yang berlaku adalah dalam kalangan tahanan dalam penjara. Kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bersasar PKPDB dan daripada kluster-kluster yang telah dikenal pasti dan terkawal. Kesemua lokasi ini dipantau setiap masa dan aktiviti pengesanan kes serta kontak rapat dijalankan secara aktif bagi memastikan kes-kes positif dapat dikesan dan diasingkan. Beliau turut memberi jaminan bahawa tahap kesiapsiagaan negara berada pada tahap tertinggi serta mampu menghadapi penularan jangkitan COVID-19 seperti yang pernah dilalui sebelum ini.
Tan Sri Muhyiddin turut menyeru rakyat supaya bertenang dalam menghadapi situasi penularan COVID-19 pada masa ini serta membudayakan kebiasaan baharu juga mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kes penularan COVID-19 di Sabah didapati berpunca kemasukan pendatang asing tanpa izin parti dari negara jiran. Sehubungan itu, semua parti yang ditahan dan disaring akan ditempatkan di pusat-pusat tahanan dan kuarantin sementara PTS yang disediakan. Jelas Tan Sri Muhyiddin, lebih banyak PTS baharu bakal dibuka bagi menempatkan parti yang ditahan sebelum proses pengusiran dilaksanakan. Petugas Kementerian Kesihatan juga telah ditambah untuk menjalankan saringan ke atas parti yang ditahan. Anggota Keselamatan Negara juga akan ditambah untuk mengawal sempadan negara bagi mengekang kemasukan parti khususnya di Sabah. Baik, rakyat dinasihat untuk tidak lewa dan sentiasa memperketatkan kawalan kendiri bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Ya, dalam masa sama tidak panik dengan peningkatan kes di negara ini. Saranan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berdasarkan analisa secara terperinci mengenai peningkatan kes COVID-19 di Malaysia. Sebagai contoh, semalam di Kedah 129 kes. Jadi bila dengar dari segi jumlah tu besar, 129 kes. Tetapi kalau kita tengok secara terperinci, 128 kes adalah di dalam penjara, iaitu kluster tembok di dalam penjara. Bermakna daripada 129, 128 di dalam penjara, yang luar penjara hanya satu kes. Ya, hanya satu kes. Sabah 113 kes, tetapi 35-nya daripada kluster benteng. Jadi yang di luar adalah 78 kurang daripada 100. Walaupun 78 kita kira besar kerana lebih dianggap sebagai zon merah, tetapi kita telah pun membuat kawalan, iaitu kita telah pun mewartakan sebagai, telah pun mengisytiharkan sebagai PKP di pentadbiran. Tiada keperluan melaksanakan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP walaupun angka jangkitan baharu COVID-19 di negara ini mencecah 3 angka. Tegas Menteri Kanan Keselamatan, sekatan hanya akan dilakukan secara bersasar mengikut lokasi tertentu yang berisiko tinggi. Dan saya dah katakan, takkan ada mungkin kosong di seluruh negara. Kerana seperti saya kata, COVID-19 ini masih lagi berada di sekeliling kita. Besok lusa mungkin ada orang lain akan kena COVID-19 ini. Jadi kalau kita 1-2 kes kita nak lock seluruh negara, sampai bila pun negara kita, negeri-negeri dan sebagainya tidak boleh dibuka. Kerana PKP akan tetap, PKP akan terus dikenakan di seluruh negara kerana 1-2 kes ini. Jadi sebab itulah belum lagi. Bercakap dalam sidang media di Putrajaya, beliau turut menambah kerajaan juga tidak akan melaksanakan larangan rentas negeri. Arahan kuarantin wajib selama 14 hari yang dikenakan terhadap rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara dilaksanakan kerana kesukaran mengesan sejarah perjalanan serta kontak rapat mereka ketika berada di negara tersebut. Situasi itu jelas Datuk Seri Ismail Sabri berbeza dengan individu yang pulang dari Sabah kerana butiran berkaitan sejarah perjalanan dan kontak rapat mereka boleh dikesan petugas Kementerian Kesihatan. UK, kita tidak tahu last tempat dia duduk di mana, apa kawasan di sana tu di UK tu merah di mana, kita tidak tahu di mana kawasan merah di London dan sebagainya. Jadi yang pertamanya kita tidak tahu detail. Yang kedua, siapa yang dia bersama sewaktu dia berada di luar negara. Kita tak dapat nak buat contact tracing dia dengan warga tempat dia datang tadi. Kalau dia daripada UK, kita tak tahu siapa dia bertemu. Adakah orang yang dia bertemu tadi COVID positif atau tidak? Kita tidak tahu.
Kawalan di pantai timur Sabah melalui operasi benteng diperkasa dengan penambahan aset dan keanggotaan keselamatan. Keputusan dibuat susulan kebanyakan kes positif COVID-19 di Sabah pada awalnya berpunca daripada kemasukan pendatang asing tanpa izin parti. Kesemua parti yang ditahan ditempatkan di depoh tahanan imigresen. Kita difahamkan ada kedapatan. Mereka yang ditahan mempunyai kad pengenalan. Bagi mereka yang mempunyai kad pengenalan, kita juga tidak bebaskan mereka. Walaupun kita tidak boleh menahan mereka, tetapi kita akan meletakkan mereka di pusat kuarantin dan akan dikuarantin selama 14 hari. Jadi keputusan ini kita buat memandangkan kes daripada negara jiran yang meningkat dan kemasukan parti telah memberikan kesan kepada pengawalan COVID-19 di pantai timur Sabah. Semalam, operasi benteng menahan 21 parti, seorang tekong dan 2 penyeludup serta merampas 10 kenderaan darat. Bermula 6 pagi hingga 8 malam, tempoh operasi yang dibenarkan bagi restoran, kedai makan, kedai runcit serta serbaguna di Sabah. Persetujuan Kerajaan Persekutuan itu berdasarkan cadangan serta SOP yang dibuat Kerajaan Negeri Sabah bagi mengekang penularan COVID-19 di negeri berkenaan. Sebelum ini, kerajaan mengumumkan 4 daerah di Sabah, masing-masing Tawau, Lahad Datu, Semporna dan Kunak dikenakan PKPD pentadbiran. Tapi walaupun tidak ada PKPP atau PKPD, tidak ada PKPD di daerah-daerah lain selain pada 4 itu, kita perketatkan dari segi SOP yang kita kontrol dari segi masa. Contoh, waktu operasi stesen minyak sekarang ini adalah di antara 6 pagi hingga 8 malam. Waktu operasi pasar harian di antara 6 pagi hingga 2 petang saja. Yang manakala pasar-pasar malam, pasar tani yang lain semuanya dibenarkan tetapi dengan SOP yang lebih ketat. Perkhidmatan bas ekspres merentasi daerah tidak dibenarkan, manakala bas henti-henti dalam daerah masih boleh beroperasi seperti biasa. Perkhidmatan penghantaran makanan juga hanya dibenarkan dari pukul 6 pagi hingga 8 malam sahaja. Prosedur operasi standard SOP di masjid serta surau bakal diperkemas. Perkara mengenainya dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, berkongsi mengenai perkembangan mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara MKN berkenaan COVID-19 yang dipengerusikan Perdana Menteri pagi tadi. Beliau memberitahu SOP baru di masjid atau surau setakat ini tidak dibincangkan. Mesyuarat khas MKN turut dihadiri Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Muhammad Jidin, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba serta menteri-menteri berkaitan termasuk Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Semua taman bimbingan kanak-kanak, tabika dan taman asuhan kanak-kanak taska Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas yang berada dalam zon merah COVID-19 di seluruh negara kini ditutup. Jelas Ketua Pengarahnya Datuk Muhammad Yazid Bidin, tindakan dibuat atas nasihat Kementerian Kesihatan bagi membendung penularan wabak COVID-19 dalam kalangan murid dan petugas. Setakat ini 281 tabika dan 9 taska di Kedah, Terengganu dan Sabah melibatkan 6,699 murid telah ditutup. Bagaimanapun, pihaknya menjangkakan akan ada lagi tabika dan taska di zon merah di negeri lain yang bakal ditutup. Penutupan berkenaan sehingga mendapat kebenaran untuk beroperasi daripada Kementerian Kesihatan. Mengulas lanjut, beliau berkata sejak beroperasi semula, tabika dan taska kemas mematuhi sepenuhnya prosedur operasi standard yang ditetapkan pihak berkuasa, termasuk membenarkan hanya 30 hingga 50% kehadiran pada setiap hari bergantung pada keluasan kelas.
Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua penonton. Seperti biasa kembali bersama Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada malam ini. Kita perhatikan terlebih dahulu paparan carta angin permukaan iaitu rantau negara kita yang masih lagi menerima tiupan angin dari pelbagai hala dengan kelajuan yang perlahan antara 10 hingga 20 km sejam. Namun begitu, tiupan angin kencang akan mula melanda rantau negara dan juga kawasan perairan di negara kita, dan pada ketika ini kami menjangkakan amaran kategori pertama bagi kawasan perairan yang dilorotkan dengan warna kuning akan bermula pada 4 hingga 6 Oktober 2020. Pada ketika itu, ketinggian ombak yang dicapai adalah antara 2.5 meter hingga 3.5 meter dan juga kelajuan angin yang boleh dicapai adalah antara 40 hingga 50 km sejam. Oleh yang demikian, Map Malaysia menasihatkan orang awam agar sentiasa berwaspada di kawasan perairan berkenaan. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan imej gema radar bagi Semenanjung Malaysia. Pada malam ini, hujan dan juga ribut petir masih lagi tertumpu di negeri-negeri utara Semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan negeri Perlis, Pulau Langkawi dan juga utara negeri Kedah. Keadaan lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti, manakala hujan di 1-2 tempat yang sedang berlaku di bahagian Mersing dan juga Kota Tinggi Johor dijangkakan akan mula reda dalam 1 jam lagi. Berbeza dengan keadaan cuaca di negeri Sabah dan Sarawak, kelembapan yang tinggi agak tertumpu di hampir keseluruhan bahagian negeri Sabah. Namun demikian, di negeri Sarawak pula ribut petir masih lagi tertumpu di bahagian Miri, Limbang dan juga di bahagian Bintulu, Muka serta Sarike. Keadaan cuaca lembap ini masih lagi dijangkakan akan berterusan sehingga ke keesokan pagi. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Seterusnya kita lihat paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang hari esok. Saya Farah Halim. Assalamualaikum. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada seluruh warga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sempena sambutan ulang tahun ke-53 agensi itu pada 1 Oktober. Baginda bertitah demikian menerusi laman sosial Facebook Istana Negara. Sultan Abdullah amat menyanjungi tinggi khidmat bakti dan jasa yang telah dicurahkan warga SPRM termasuk bekas kaki tangan dalam perjuangan mereka memerangi jenayah rasuah sejak agensi tersebut ditubuhkan pada 1 Oktober 1967. Baginda turut menzahirkan keyakinan penuh warga SPRM akan terus memikul tanggungjawab dan tugas dengan baik serta berintegriti menghadapi cabaran terkini dalam usaha-usaha membanteras jenayah rasuah. Semua lapisan rakyat diminta memberi sokongan padu kepada SPRM untuk melaksanakan tanggungjawab dengan telus, profesional dan berkesan demi kesejahteraan rakyat dan negara. Sultan Abdullah turut menyeru rakyat mengukuhkan lagi iltizam untuk memerangi ancaman rasuah sebagai musuh nombor 1 negara.
Tahap keselamatan jalur lebar akan terus dipertingkat Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam mendepani jenayah cyber. Keperluan itu termasuk menyebar luas input keselamatan kepada pengguna menerusi program kolaboratif bersama pelbagai agensi berkaitan. Timbalan Menteri Datuk Zahidi Zainul Abidin memberitahu setakat ini lebih 10,000 kes jenayah cyber melibatkan penipuan serta kecurian data peribadi dicatatkan sepanjang 2 tahun bermula 2019. Tahun ini saja 933. Pada tahun maknanya kalau kita laporan tentang laporan polis dan sebagainya, tahun sudah saja ada 10,700 kes. Banyak kes yang kerajaan perlu memikirkan untuk menjaga, membantu rakyat supaya data mereka tak kena curi. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program usahawan digital bersama Telekom Malaysia di Perlis. Ya, 3 tokan dadah ditahan di lokasi panas penyalahgunaan dadah di Pulau Langkawi, Kedah. Dalam kenyataan, Ketua Polis Langkawi, Superintenden Muhammad Iqbal Ibrahim memaklumkan kesemua suspek ditahan pagi semalam di Bukit Malut bersama barang kes. Tokan pertama yang ditahan merupakan warga Myanmar berusia 19 tahun. Sepaket plastik lut sinar dan 1 keratan straw heroin 3.20 gram serta syabu 0.33 gram ditemukan pada suspek. Soal siasat membawa penahanan suspek kedua, warga tempatan berusia 52 tahun bersama sepaket lut sinar dan 36 keratan straw heroin seberat 15.50 gram serta 6 keratan straw dan 2 paket plastik syabu dengan berat 3.50 gram di lokasi sama. Suspek ketiga berusia 20 tahun pula ditahan bersama 16 paket plastik lut sinar dan 32 keratan straw heroin seberat 221.56 gram serta 15 paket dan 3 keratan straw syabu dengan berat 34.80 gram juga ganja seberat 1.02 gram di kampung sama. Kesemua suspek ditahan mengikut Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 39B Akta Sama. Hasrat pulang ke Indonesia secara haram gagal selepas kesemua 26 pendatang asing tanpa izin ditahan pasukan Regimen Pertama Kor Armor Diraja. Parti berusia 23 hingga 42 tahun ini ditahan di perairan Desaru, Kota Tinggi Johor, kira-kira 12.50 minit pagi tadi. Markas Division Ketiga Infanteri Malaysia dalam kenyataan memaklumkan nilai rampasan dianggarkan lebih RM84,000 melibatkan wang tunai dan telefon bimbit. Kesemua parti dibawa menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum diserahkan kepada Jabatan Imigresen. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggung jawab bersama, data anda masa depan kita, panci semua penduduk juga perumahan demi kesejahteraan negara. Panci banyak gunanya merancang pembangunan, marilah semua. Susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Rentas Daerah di seluruh Sabah yang bermula hari ini, Kementerian Pendidikan KPM memaklumkan semua pejabat dan institusi pendidikan yang berdaftar di seluruh negeri itu kecuali bagi kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan Bersasar PKPDB akan beroperasi seperti biasa. Kebenaran khas juga diberikan kepada semua pegawai, guru dan kaki tangan yang tinggal di luar daerah untuk bertugas seperti biasa. KPM menerusi kenyataan menyatakan keputusan itu diambil atas kebenaran khas yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Surat kebenaran khas turut dikeluarkan oleh pihak sekolah kepada murid yang tinggal di luar daerah bagi membolehkan mereka merentas sempadan untuk mengikuti sesi pembelajaran. Sebanyak 209 sekolah kerajaan dan swasta di bawah KPM di daerah Tawau, Lahad Datu dan Kunak dan juga Sempurna ditutup berikutan pelaksanaan PKPDB bermula 29 September lepas.
Universiti Sains Malaysia USM selesai mendaftar kira-kira 800 mahasiswanya secara pandu lalu. Daripada angka itu, hanya 10% mahasiswa memilih untuk tinggal di kampus dan selebihnya memilih untuk pulang ke rumah melaksanakan proses pembelajaran secara dalam talian. Mereka yang memilih untuk menginap dan tinggal di universiti terdiri daripada mahasiswa yang mempunyai kekangan pembelajaran di rumah seperti tidak mempunyai capaian internet yang baik. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pembangunan Pelajar dan Alumni USM, Profesor Dr. Aldrin Abdullah, mahasiswa yang menetap di USM akan terus dipantau dari semasa ke semasa serta disediakan dengan kemudahan seperti internet, kafe, perpustakaan dan klinik. Bilangan pelajar yang memilih untuk tinggal ini adalah bilangan yang tidak begitu besar. Jadi kami menyediakan program siswa lestari khas untuk mereka serta program-program lain untuk membolehkan mereka membiasakan diri dengan universiti. So kita ada program pimpin dan juga program hebat yang akan kita perkenalkan kepada mereka. Sementara itu, USM menerusi Pusat Perubatan dan Pergigian Pusat Sejahtera turut bersedia untuk menerima kemasukan mahasiswa baharu dengan melaksanakan SOP semakan kesihatan. USM juga akan berhubung terus dengan Hospital Pulau Pinang sekiranya terdapat pelajar mereka yang bergejala. Kementerian Pengajian Tinggi turut menyebut mana-mana mahasiswa yang telah tiba boleh terus kekal di kampus dan menantikan arahan pihak universiti. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah merasmikan persidangan Pandu Puteri dan Mesyuarat Agung Persatuan kali ke-55. Menerusi persidangan berkenaan, baginda bertitah agar setiap ahli mengambil tindakan yang perlu jika terdapat mana-mana syarikat yang mengeluarkan lencana atau baju seragam persatuan tanpa kebenaran. Ini kerana semua aksesori dan seragam Pandu Puteri adalah hak milik terpelihara persatuan berdasarkan Akta 456, Artikel 6, 7, 8 dan 9 sekatan berkaitan penjualan lencana dan aksesori. Hal ini saya dapati kerana banyak syarikat yang menjual pakaian seragam, lencana dan aksesori Pandu Puteri yang berbagai warna, bentuk dan rupa yang salah, uniform salah warna, badge pun lain, dan mereka tidak dapat kebenaran daripada Persatuan Pandu Malaysia. Oleh itu, saya sarankan pihak Persatuan Pandu Malaysia silalah mengambil tindakan terhadap mana-mana syarikat yang menjual pakaian seragam dan aksesori Pandu Puteri tanpa kebenaran Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Tunku Azizah yang juga penaung diraja persatuan tersebut turut menyeru agar ahli persatuan tidak memandang remeh isu penularan COVID-19. Persidangan yang berlangsung selama 4 hari menghimpunkan 62 ahli persatuan Pandu Puteri Raja dari seluruh negeri. Hadis sama mengiringi baginda, isteri Perdana Menteri merangkap Yang di-Pertua Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Puan Sri Nuraini Abdul Rahman. Usahawan disaran memanfaatkan revolusi industri 4.0 dengan memperkenalkan lebih banyak penyelesaian inovatif bagi menjamin kesejahteraan rakyat. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamad, biarpun berdepan ketidaktentuan akibat COVID-19, perniagaan terutamanya PKS mesti berani mengadaptasi teknologi digital. We are grateful that quite a number of Malaysian enterprises have been able to adjust to this new situation. Of course, some SMEs in particular are still struggling. They're not yet on board as far as digitalization is concerned, and the government is committed to ensure that more and more SMEs embrace digital technology. There's no choice but to move forward on this. Beliau menyampaikan ucap pertama ketika pelancaran pejabat baharu NEC Malaysia. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif NEC, Chong Kai Woon, memaklumkan syarikat sedang melengkapkan pemasangan alat pengimbas haba dan pengecaman wajah di 23 lapangan terbang seluruh negara. Ia bagi mengesan penumpang yang mempunyai simptom jangkitan COVID-19. Teknologi baharu itu dijangka mula digunakan September ini sebagai persediaan pembukaan semula sempadan serta perjalanan rentas negeri lebih selamat.
Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL bercadang untuk mengambil lebih ramai pekerja tempatan bagi mengisi 70% daripada 23,000 tenaga kerja sedia ada. Ia bakal dilaksanakan menjelang kemuncak pembinaan projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Menerusi kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata pihaknya giat menjalankan program latihan kemahiran industri ECRL untuk proses pengambilan calon baharu. Ia juga selari komitmen MRL bersama syarikat kontraktor utamanya China Communication Construction Company Limited untuk mengutamakan tenaga kerja tempatan dalam kerja-kerja pembinaan. Peserta yang terpilih akan didaftar bagi kemasukan November ini. Kesemua peserta bakal menjalani latihan kelas selama sebulan sebelum ditempatkan di lokasi pembinaan ECRL sekitar Pantai Timur. 5,000 pelatih tempatan akan dilatih untuk persediaan fasa pembinaan projek ECRL, fasa pengoperasian dan penyelenggaraan. MRL mengalu-alukan penyertaan orang ramai dalam program berkenaan. Baik, Proton mencatat jumlah jualan 11,935 unit pada September, 12.5% lebih tinggi berbanding tempoh sama tahun lepas. Menerusi kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutif Proton Edar, Roslan Abdullah, syarikat berjaya mengekalkan momentum jualan memberansangkan dari Ogos ke September jika dibandingkan tempoh sama tahun lepas. Proton berjaya mengekalkan jualan melebihi kadar keseluruhan industri TIV iaitu 50,000 unit untuk 3 bulan berturut-turut. Ini mencerminkan pasaran otomotif tempatan telah mencapai tahap yang stabil. Beliau yakin Proton telah mengembalikan tahap penjualan yang lestari. Syarikat pengeluar kenderaan itu mencatat jumlah jualan kenderaan keseluruhan pada 73,607 unit setakat ini. Proton kini mempunyai pegangan pasaran 21.6% dan menduduki tempat kedua dalam industri otomotif negara. Mengulas mengenai Proton X50, Roslan berkata syarikat menerima 20,000 tempahan dalam masa 2 minggu sejak model itu diperkenalkan pada 15 September lepas. Kuala Lumpur menegaskan kembali komitmen terhadap treaty mengenai pengawalan senjata nuklear NPT dalam membawa negara-negara pihak bersama ke arah mencapai matlamat dunia bebas senjata nuklear. Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dalam kenyataannya berkata walaupun persekitaran keselamatan yang mencabar juga cabaran semasa COVID-19 ketika ini, kegigihan untuk pelucutan senjata mesti kekal. Sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Utama 1 mengenai pelucutan senjata nuklear pada persidangan kajian semula NPT 2020, Malaysia berharap persidangan kajian semula itu dan persidangan terawalnya pada satu tarikh yang bakal dipersetujui akan berjaya membawa negara-negara pihak ke arah mencapai matlamat dunia bebas senjata nuklear. Beliau membacakan kenyataan itu melalui rakaman video pada mesyuarat peringkat tinggi bagi memperingati dan mempromosikan Hari Penghapusan Senjata Nuklear Sedunia di New York. Status quo dunia dengan senjata nuklear tidak dapat diterima serta tidak mapan dan menjadi tanggungjawab semua untuk merealisasikan objektif dunia bebas senjata nuklear. Undang-undang antarabangsa dan pendekatan multilateral untuk pelucutan senjata nuklear mesti diperkukuhkan, katanya, sambil menambah keselamatan untuk semua hanya dapat dijamin dengan penghapusan senjata nuklear secara menyeluruh. Beliau berkata NPT kekal sebagai asas kerangka untuk pelucutan dan pengawalan senjata nuklear antarabangsa. Baik, terima kasih Faris dan Meg. Kementerian Belia dan Sukan KBS mengambil keputusan untuk menangguhkan sambutan Hari Sukan Negara 2020 yang dijadualkan berlangsung di Lita Antarabangsa Sepang SIC pada 10 Oktober ini. Menteri Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan menerusi kenyataan media memaklumkan keputusan penangguhan itu dibuat setelah mengambil kira situasi peningkatan jumlah kes COVID-19 baru-baru ini. Sambutan tersebut akan diumumkan kemudian ke satu tarikh bersesuaian.
bagi kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan, sekolah-sekolah mahupun persatuan-persatuan dan komuniti sukan yang menganjurkan sambutan bersama juga disarankan mengambil langkah sama. Datuk Seri Rizal menasihatkan semua penggiat sukan di negara ini supaya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Kejuaraan Liga Super sah milik pasukan Johor Darul Ta'zim JDT selepas mencatatkan kemenangan 4-1 ke atas Sabah pada aksi yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim, Johor Bahru. Ia menjadi kejuaraan ke-7 berturut-turut selepas mengumpul 26 mata. Aksi separuh masa pertama agak hambar apabila tidak banyak percubaan berbahaya daripada kedua-dua pasukan. JDT akhirnya memecah kebuntuan apabila penyerangnya Diogo Santo pijak meledak gol pertama pada minit ke-37. Berlangsung babak kedua, JDT unggul di hadapan apabila Muhammad Safawi Rashid menambah gol kedua JDT minit ke-56. Sabah merapatkan kedudukan pada minit ke-74 selepas tendangan tenis Buscing gagal ditampan penjaga gol JDT Muhammad Fariza Mahrias. Muhammad Safawi sekali lagi menghasilkan gol pribadi apabila bijak menyambut hantaran Muhammad Ramadan Saifullah Usman untuk gol ketiga JDT minit ke-80. Tidak menunggu lama, Leandro Sebastian Velasquez mencetak gol keempat JDT menerusi sepakan percuma pada minit ke-84. Penyokong pasukan Johor, juara CIMB Liga Super Malaysia 2020, pasukan Johor Darul Ta'zim. Sementara itu, pengendali JDT Benjamin Mora berkata, sudah tiba masanya untuk JDT terbang lebih tinggi dengan menempa kejayaan di peringkat antarabangsa. Beliau mengakui tidak mampu menolak keinginan itu walaupun tahu taruhannya adalah tinggi. Namun begitu, berdasarkan rekod kecemerlangan dalam Liga Profesional Tempatan, Mora yakin anak buahnya mampu menunjukkan taring bersaing dengan pasukan GAH antarabangsa. Beliau turut menekankan revolusi JDT yang bermula pada 2013 selepas Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim mengambil alih pasukan itu. Dalam pada itu, perlawanan malam tadi disifatkan penuh emosi bagi pasukan kerana ia mungkin aksi terakhir Safawi Rashid bersama JDT. Safawi dijangka menyertai sebuah kelab Eropah, Portimonense FC. Masih lagi perkembangan bola sepak, Liga Bola Sepak Malaysia MFL memutuskan untuk memida perlawanan Liga Super Antar Kedah dengan Melaka. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Abdul Ghani Hassan berkata perlawanan berkenaan yang sepatutnya diadakan di Stadium Darul Aman Al-Usta Kedah terpaksa diubah ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras susulan peningkatan kes COVID-19 di Kedah ketika ini. Beliau memaklumkan permohonan pertukaran venue dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Melaka Musa kepada MFL dan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Noor serta Ketua Menteri Melaka Datuk Sulaiman Muhammad Ali. Kesemua pihak berkenaan bersetuju dengan pindaan itu setelah mencapai kata sepakat. Aksi yang sepatutnya berlangsung esok di Al-Usta ditukar kepada Isnin ini. Terdahulu perlawanan antara kedua-dua pasukan sebelum ini dipinda dari 2 Oktober kepada 4 Oktober selepas pasukan Melaka menjalani proses kuarantin sekembalinya dari Sabah pada 28 September lalu. Pulau Pinang muncul juara Liga Perdana selepas membelasah Kelantan United FC 4-0 pada pertemuan di Stadium Bandaraya malam tadi. Kejayaan pasukan Harimau Kumbang buat pertama kali menjuarai Liga Perdana sejak liga itu mula diperkenalkan pada tahun 2004. Babak pertama menyaksikan anak buah Nazro Ewan Makmur mengatur strategi dalam 10 minit tetapi tidak dapat menembusi benteng Pulau Pinang. Minit ke-18, pemain import Hun Lee Chang menjadikan gol pertama dan gol kedua diperoleh menerusi tendangan sudut pada minit ke-20 oleh Muhammad Hafiz Harun. Masuk babak kedua, Pulau Pinang terus mengganas dan berjaya menghasilkan gol pada minit ke-53 menerusi Bobby Gonzalez dan pada minit ke-73, pemain import Brazil Anselmo mengejutkan Kelantan United
dengan satu jaringan menarik dari dalam kotak penalti. Ketua Jurulatih Pulau Pinang Manzur Azwira Abdul Wahid menyifatkan kejayaan itu sebagai pencapaian yang amat luar biasa dan hadiah istimewa untuk semua penyokong Harimau Kumbang. Katanya sasaran yang paling penting untuk pasukan ini pada mulanya adalah untuk melaikan diri ke Liga Super musim depan, tetapi kini mereka telah mencipta bonus dengan menjuarai Liga Perdana. Kita balik ke perkembangan sukan badminton. Persatuan Badminton Malaysia BAM tidak menolak kemungkinan untuk menghantar atlet Paralimpik Chia Lik Hong untuk berlatih bersama skuad kebangsaan negara. Ia bertujuan mempersiapkan beliau dalam menghadapi Sukan Olimpik Tokyo tahun hadapan. Setiausaha Agung BAM Datuk Kenny Goh berkata, Liek Ho kini mempunyai fizikal yang mampu menerima setiap latihan yang diberikan selain dapat meningkatkan corak permainan dan strategi yang lebih daripada jurulatih berpengalaman. Buat masa ni, sebab kita tadi melalui laporan tadi, kita tengok laporan tadi, buat masa ni memang ada nampak dia punya improvement kan. In terms of, nampaknya program tu berjalan agak lancar. So buat masa ni, yes, we will let it be first lah. Seperti orang kata, no point repair the thing if it is not spoil lah, right? Kalau dia tak rosak, buat apa kita pergi sentuh dia, right? But having said that, tadi ada suara daripada Lihau, kalau dia boleh train dengan able body at ABM, kita boleh lakukan dengan satu perancangan yang lebih terperinci lah. Tambahnya lagi, ketiadaan kejohanan pada tahun ini sedikit merisaukan dari segi prestasi. Namun, BAM dikatakan dalam usaha merancang dan berangka persiapan lebih terperinci buat pemain. Lek Hong yang merupakan prospek emas sebelum ini menjalani latihan selama sebulan untuk latihan pusat Road to Tokyo RTT bersama rakan sepelatih Faiz Rozain. Sementara itu, Persatuan Olahraga Paralimpik Malaysia POPM dijangka akan menyambung kontrak Ketua Jurulatih Skuad Olahraga Para Negara R. Jagannathan yang bakal tamat penghujung tahun ini. Ini kerana majoriti atlet di bawah kendaliannya telah menempas slot ke Olimpik Tokyo 2020 selain dapat meneruskan sesi latihan program Road to Tokyo seperti biasa. Dari perancangan MSN dan recommendation yang diberi, mungkin ada coach yang akan disambung. Alright, so Jaga might be extended. Decision masih dengan MSN ya. Walaupun extended, mungkin sehingga ke Tokyo 2020 di tahun depan, kerana beliau telah terlibat secara mendalam sepanjang masa ni. Jadi mungkin kalau kita nak tarik keluar dia dalam sini, mungkin ada gangguan lah. So the chances are that he might be extended until, he might carry on until Tokyo 2020 lah. Lima burung kakak tua di Taman Hidupan Liar Lincolnshire, Frisney, England telah diasingkan dari taman tersebut gara-gara kerap mengeluarkan kata-kata kesan. Lebih parah apabila haiwan bernama Ruby itu turut mencarut kepada pengunjung. Difahamkan, burung berkenaan diterima pihak pengurusan pada Ogos lalu. Dalam tempoh pengasingan, burung itu dipercayai sempat mengajar rakannya untuk menggunakan bahasa kesat sehingga menjadi bualan hangat di internet. Lain pula di Brazil, sesi latihan pasukan bola sepak wanita terpaksa dihentikan seketika apabila seekor burung kakak tua menceroboh kawasan padang di Teresopolis. Burung berkenaan terbang ke arah padang dan hinggap di atas kepala pemain pertahanan Bruna Benitez. Ia kemudian hinggap di palang gol sebelum menghilangkan diri. Seorang jurugambar Thermopylae Thailand berkongsi foto menyayat hati memaparkan sekumpulan gajah yang kelaparan sedang mencari makanan di tapak pelupusan sampah di daerah Ampara, Sri Lanka. Dianggarkan 30 ekor gajah liar sering mencari makanan di tapak pelupusan sampah yang terletak berhampiran kawasan hutan. Lebih menyedihkan, najis gajah liar berkenaan juga mengandungi bahan polietena dan plastik.
Berhenti sebar fitnah. Demikian penegasan penyanyi dan pelakon Elvin Chong setelah hubungan profesionalnya bersama remaja 17 tahun disalahertikan. Paling mengejutkan, beliau turut dilabel pedofilia. Elvin Chong dalam sidang tergemparnya meluahkan kekecewaan apabila menerima fitnah dengan seorang pelajar yang juga popular di Instagram, Atalia Dina Buawani. Hubungannya dengan Atalia terhad kepada rakan dalam industri memandangkan mereka bakal tampil dengan projek iklan sebuah syarikat aplikasi dan pembikinan single terbaru. Apa yang menyedihkan, berikutan gosip tersebut, kontrak mereka berdua yang bernilai puluhan ribu ringgit turut dibatalkan. Memang tak jadilah dekat isu dah macam ni, takkan klien tu nak pakai kita lagi. Saya pun faham dari segi klien punya perspektif, tapi nak buat macam mana kalau rezeki tu bukan kita punya, tak boleh paksa apalah. So kita cuma, saya sedih sikit sebab konon-kononnya kan sekarang kita punya kes COVID tengah naik. So Alvin sebenarnya nak kumpul duit. So sekarang ni tak ada, so kita kena berusaha lagi lah dekat job lain. Atalia yang juga anak kepada penyanyi Sharifah Zarina mahu peminat berhenti menyebarkan cerita palsu, memandangkan beliau bakal berdepan peperiksaan SPM tidak lama lagi. At first rasa sedih, but honestly saying I was still worry juga pasal Elvin sebab mostly orang dia tu dekat Elvin, tapi I pun kena orang cakap I sugar baby, gold digger semua tu, and macam Elvin pun kena something the same tapi the opposite words, tu je lah beza dia. So yeah, tu je lah. At first it was sedih lah, but Elvin pun ada told me macam it's okay sebab benda ni kan we didn't do anything wrong, tapi it's just that orang yang flip benda tu yang jadikan salah. Sharifah Zarina yang ditemui berharap semua kabar angin yang timbul dapat berakhir dengan baik setelah penjelasan diberikan. Ramai tanya-tanya saya, tapi saya tak nak komen apa-apa dulu sehinggalah PC hari ini sebab apa orang kata, saya rasa better kita selesaikan sekali lah. Hamdak. So tak ada apa-apa yang tindakan lain dah saya ambil, tak adalah. Ini sajalah PC ni, saya harap benda ni akan dilerai dan hilang selepas itu. Menganggotai kumpulan heavy metal terkenal Ekspedisi. Namun dua anggota mereka, Zwar, pemain bass, dan Amy, pemain drum, telah mengeluarkan sebuah album. Bukan bersama Ekspedisi, tetapi mereka bergabung dengan kumpulan projek khasnya iaitu Viper yang kini dikenali sebagai Kopero Viper. Untuk peminat di luar sana tak payah keliru sangatlah, kerana Ekspedisi kami dengan luar tetap seperti biasa. Dan ini adalah band project. Maknanya untuk merealisasikan Zua punya harapan suatu ketika dulu. Dulu terberhenti sekejap oleh kerana macam keadaan COVID yang kita tak ada job apa-apa, tak ada projek. So kebetulan Cik Talib selaku ketua kampung memberikan peluang pada kami, dan kebetulan Zua pun memang ada bahan-bahan lagu-lagu yang dah tersimpan lama, jadi dia gosok-gosok sikit apa semua bagi kilat balik, kita kasih keluar. Alright, layan. Kopero Viper dianggotai Zua, Amy, Lee dan Wan. Bagaimanapun, Zua enggan mengulas lanjut mengenai kedudukan mereka dalam kumpulan Ekspedisi. Malah peluang daripada syarikat rakaman Rockstage Entertainment untuk menghasilkan album berjudul Wali Pendekar ini perlu digunakan sebaiknya. Lagi, tapi disebabkan memberikan bajet saudara Talib sanggup mengeluarkan, jadi saya tak nak bajet mahal, lebih besar lagi, elok kita keluar dalam 6 lagu dululah. Lagu tu ada lagi, masih lagi simpanan. Mungkin ada sambutan, kita akan carry on lah yang kedua ni. Boleh tak? Oh, insyaAllah. Tujuh pemain industri muzik tanah air bakal berentak pada anugerah pencinta nasyid IKIM APNI yang bakal berlangsung pada 13 Disember depan. Bagaimanapun, penganjurannya akan bermula dengan bengkel selama 2 hari disertai penerbit, komposer, penulis lirik serta penyanyi yang terlibat dalam industri nasyid. Ketua Pengarah IKIM, Datuk Profesor Dr. Azizan Baharudin memaklumkan bengkel bertujuan meningkatkan kemahiran peserta dalam menghasilkan lagu dan lirik nasyid berdasarkan kefahaman Islam.
Bukan hanya kepada artis nasyid semata-mata, pada saya ini sebenarnya boleh juga diluaskan mungkin kepada penyanyi-penyanyi biasa. Sebab pada saya kita jangan eksklusifkan lagu-lagu ketuhanan ni hanya untuk penyanyi nasyid semata-mata kan. Macam mana kita dalam berjemaah dalam dunia Islam ni, macam mana kita bergaul dengan sesama kita, dengan geng-geng musyid, dengan geng-geng IKIM, penggiat seni nasyid ni, supaya dia lebih dekat dengan apa yang kita amalkan selama ini. Inisiatif yang baik daripada IKIM untuk terus menyokong dan memartabatkan nasyid. So peminat nasyid masih ramai. Penilaian akan dibuat berdasarkan ciptaan lagu berpandukan 7 nilai penting dalam Islam, iaitu ilmu, hikmah, adab, amanah, adil, takwa dan benar. Penonton boleh menyaksikan anugerah pencipta nasyid secara langsung menerusi media sosial IKIM.